السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تعالى آية نمبر 9 di سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ini satu ayat yang paling utama di Al-Quran. Semua Al-Quran utama, tapi ayat ini paling istimewa. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelas satu prinsip yang semua agama kembali ke dia. Wahai manusia, berlaku adillah dalam setiap keputusan di hidup kamu. Berlaku adil, jadi orang yang adil dalam setiap urusan di hidup kamu. Segala keputusan di hidup kamu pasti keluar dari adil, pasti jadi adil dalam al-adl, justice. All believers, be just in all your decision and judgments. Al-adl. At-Tawrah wal-Injil wal-Quran, kullu al-ahkam, setiap hukum, setiap keputusan di buku-buku yang turun dari Allah Ta'ala based on justice, build on justice. Berlaku adillah di hidup kamu. Janganlah menzalimi, janganlah menzalimi sesiapa pun, walaupun orang yang musuh kamu. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Wahai orang beriman, jangan menzalimi sesiapapun di hidup kamu, walaupun orang yang musuh kamu. Faedah ini bukti orang yang adil. Macam mana dia buat dengan orang yang melawan sama dia, orang yang musuh dia. Di agama kita, you pasti jadi adil dengan orang yang musuh kamu, sama cara dengan orang yang cinta kamu. Tak boleh buat kezalimi dengan orang yang buat zalimi dengan kamu. لا يجوز. جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، النعمان بن بشير في البخاري ومسلم. Sahabat ini sebut satu cerita yang paling sedap. Dia kata, satu kali ibu saya bawa saya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia bawa dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayah dia.
tapi yang minta ibu. Sebab bapa dia bagi dia satu tanah hadiah. Amrah bintu Rawaha, ibunya nama dia Amrah bintu Rawaha. Amrah bintu Rawaha istri yang kedua atau yang ketiga untuk Bashir ibn al-Khasasiyah. Bashir ibn al-Khasasiyah ini ayah An-Nu'man ibn Bashir, bapa An-Nu'man ibn Bashir. So Bashir ibn al-Khasasiyah bagi tanah hadiah untuk anak dia dari Amrah bintu Rawaha, An-Nu'man ibn Bashir. So Amrah bintu Rawaha ibunya, dia kata saya tak mau terima sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju dulu. Jom pergi jumpa Rasulullah SAW dulu. Bashir al-Khasasiyah kata jom. So yang datang An-Nu'man, anak, ibunya dan bapa, jumpa Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Faqalat Amrah yang cakap kata, ya Rasulullah, suami saya bagi hadiah pada anak saya tanah, boleh tak? So Nabi SAW cakap langsung dengan Bashir, ayah An-Nu'man, wahai orang laki, you bagi tanah untuk setiap anak kamu. Semua anak kamu dah dapat yang sama? Tak. Anak kamu semua dapat? Atau khas untuk ini? Faqala ya Rasulullah, tak, ini hadiah khas untuk anak dia. Mungkin dia cinta ibu dia lebih, mungkin. Atau mungkin ini yang paling kecil, kesian. Macam tu manusia, kadang-kadang dia buat judgement ikut emosi. Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, jadi marah. Qala dhhab anni fa inni la akunu shahidan ala dhulm. Keluar dari sini Allah, keluar dah. Saya tak jadi saksi atas kezalimi. Saya tak jadi saksi atas kezalimi, keadaan yang kezalimi. Keluarlah dari sini ya. Marah. Nabi SAW asked him to leave immediately. Cannot be a witness for injustice. Keluar dari sinilah. Saya tak jadi saksi atas kezalimi. Ayat ini perintah kita untuk jadi orang yang adil. Juga perintah kita untuk terus menerus berdiri atas dengan sisi yang adil. Walaupun dengan orang yang musuh kita, walaupun anak kita, bapa kita, keluarga kita yang kita cinta kezalimi, jangan berdiri sama dia. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini awil aqrabin. Ini ayatul Nisa. Allah ulang ayat ini di suratul Nisa juga. Wahai orang beriman, berdirilah dengan justice. Walaupun melawan sama diri sendiri. Maksudnya kalau kamu unjust, cakap saya sorry unjust. Jangan sambung dalam jalan kezalimi sebab ego. Jangan terima kezalimi walaupun dari anak kamu, bapa kamu, ibu kamu, keluarga kamu yang kamu cinta. Jangan berdiri sama orang yang kezalimi.
ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Tolong saudara kamu kalau dia kezalimi atau dia orang yang victim, mangsa. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saudara kita, mangsa kita, tahu macam mana tolong dia, tapi kalau dia kezalimi, macam mana kita tolong dia? So Nabi SAW bersabda, berhenti dia dari kezalimi. Stop him from injustice. Jangan jalan sama dia, jangan terima kezalimi walaupun dari keluarga kamu, jangan. Berhentilah, berhenti dia. فائدة I give a benefit. Ulama rahimahullah ta'ala sebut prinsip ini yang paling cantik. Dia kata bukti orang wise, akil, bila kita kata orang ini wisdom, bukti wisdom, bila kita lihat orang muamalah macam mana dengan orang yang musuh dia, bukan orang yang cinta dia. Bila orang keadil, bila orang berlaku adil dengan orang yang musuh dia, memang dia orang yang adil, dia orang agama. Sebab dia tak ikut emosi, dia ikut Allah Ta'ala walaupun dengan orang yang kezalimi sama dia. Memang setiap orang dengan orang yang cinta dia, setiap orang muamalah dengan orang yang suka dia, bagus. Itu paling jelas, biasa. Dalam agama kita ini bukan bukti kamu orang baik tak baik. Dalam agama kita bukti kamu orang baik kalau kamu adil dengan orang yang musuh kamu, orang yang benci kamu. Kamu berlaku adil sama dia, itu satu bukti kamu orang agama, kamu orang yang takut Allah Ta'ala. Tapi untuk jadi adil dengan orang yang cinta kamu, suka kamu, ini sangat mudah. Sangat mudah. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لهذا جاء عن الحسن البصري وجماعة قالوا العدل مع العدو قبل الصديق. Orang beriman berlaku adil dengan orang yang musuh dia sebelum orang yang cinta dia, dengan yang musuhi sebelum kawan. Jadi adil. Faedah. Ulama juga sebut, dia kata suami yang betul-betul mencinta isterinya, orang yang berlaku adil bila dia bergaduh. Memang kalau suami isteri dalam keadaan yang baik, dia adil otomatik. Ini bukan tempat adil, tempat justice bila dia bergaduh-gaduh, bila ada perbedaan pendapat antaranya. Dan suami jadi adil sama isteri dalam keadaan ini, tak ikut emosi, memang ini orang yang baik, suami yang baik. Juga dengan saudara kamu, juga dengan isteri kamu, juga dengan keluarga kamu, juga dengan orang yang musuh kamu, terus menerus. Sini akhwani fillah satu batas antara siasah syar'iyah wa siasah ghair syar'iyah, antara politik yang syar'i dan politik yang bukan syar'i. Kadang-kadang ada politician yang terus menerus musuh, orang yang melawan dengan politik parti dia. Dia terus menerus enemy sebab dia dalam politik parti yang lain. Tak penting dia adil tak adil, tak penting. Yang penting melawan sama dia sebab dia dalam politik parti yang
beza, dah habis. Musuhi dia terus menerus. Walaupun dia kata ini siasat politik yang bukan syar'i. Politik yang syar'i, bila dia betul, kata betul. Bila dia tak betul, you koreksi dia dengan cara yang paling baik. Itu politik yang syar'i. Tapi untuk musahi, jadi orang musuh, melawan dengan orang lain terus menerus, alasannya sebab dia dalam politik parti yang beza, itu memang politik yang bukan syar'i. Zalim. Seterusnya, itu maksudnya. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Dalam ayat yang depan Allah Jalla wa'ala berfirman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah SAW, bila masuk Makkah, bila Makkah jadi tanah Islam, banyak orang yang musuh dia dulu masih ada di Makkah. Bila Rasulullah SAW masuk Makkah dengan perang, Makkah dah jadi tanah Islam, masa itu orang yang dulu buat torture ke Rasulullah SAW dan sahabat dia masih ada. Ada orang yang lari, ada orang yang masih ada. So Allah Jalla wa'ala perintah Nabi SAW untuk berlaku adil dengan dia. Bukan sebab 20 tahun, 15 tahun dia penuh saudara kamu, dia buat kezalimi dengan kamu, kamu sekarang dah ada mampu, you buat kezalimi dengan dia. Jangan. Allah Jalla wa'ala perintah Nabi SAW, sekarang ini tempat adil, jadi adil dengan dia. Kalau buat, ini satu bukti kamu orang taqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hasilnya orang yang berlaku adil dalam setiap keputusan di hidupnya, ini orang yang muttaqi betul-betul. Ini bukti orang yang takwa. You datang ke masjid, saf yang pertama, salat setiap hari 5 kali, Masya Allah bagus. Tapi balik ke rumah jadi kezalimi dengan keluarga dan anak-anak, kezalimi dalam kerja, zalimi dengan orang yang bekerja bawah kamu. Tapi kamu salat terus menerus, kamu tak faham jalan takwa dengan cara yang benar. Ini bukan jalan muttaqin. Ya, salat sangat penting, tapi juga untuk jadi orang yang adil di hidup kamu sangat-sangat penting juga. Wallahu musta'an. Jazakumullah khairan. Cukup insyaAllah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.